berjumpa lagi, masih lagi dalam topik masa dan waktu. Tetapi hari ini cikgu akan berbincang tentang tempoh masa. Kamu ada buku teks matematik tahun 6, kamu boleh rujuk muka surat 94 hingga 96. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan contoh-contoh dalam buku teks, kita buat sedikit aktiviti. Okey, cari tempoh masa dalam unit jam dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi. 9 pagi hingga 11 pagi. Okey, cari sekarang. Dah dapat jawapan? Mudah kan? 3 jam atau 2 jam? Yang mana betul? Okey, tengok. 9 pagi hingga 11 pagi. Okey, cikgu tulis AM pagi AM. Okey. Adakah kita perlu kira daripada pukul 9 ni? 9, 10, 11. Tidak. Kita kira 9 hingga 10 1 jam. 10 hingga 11 jam yang berikutnya. Jadi jawapannya ialah 2 jam. Tempoh masa ialah 2 jam. Okey, kalau kamu nak gunakan jari, kamu boleh buat macam ni. Mula pukul 9. Okey, 9 di kepala, pukul 10, pukul 11. Jadi 2 jam. Okey, senang kan? Okey, kita cuba contoh yang kedua. 11.15 pagi hingga 2.15 petang. Cari tempoh masa 11.15 pagi hingga 2.15 petang. Ingat tadi cikgu dah pesan pagi AM, petang PM. Okey. Okey, dah dapat. 5 jam, 6 jam ataupun 4. Okey. 11 hingga 12 1 jam. 11.15 hingga 12.15 1 jam. 12.15 1.15 jam yang kedua. 1.15 hingga 2.15 jam yang ketiga. Jadi jawapannya ialah 3 jam. Okey, belum kita terus ke aktiviti muka surat 94, cikgu nak buat sedikit aktiviti dengan kamu, mencari tempoh masa dan unit hari. Cikgu nak kamu congak. Okey? Dah sedia? Okey, soalan yang pertama. Cari tempoh masa dalam bilangan hari, dalam unit hari dari 4 Mac hingga 10 Mac. Okey, 4 Mac hingga 10 Mac. Dah dapat jawapan dah? 6 hari. 6 ke 7? Angkat tangan siapa dapat 6 hari. Siapa dapat 7 hari? Siapa dapat jawapan lain? Mesti pelbagai jawapan yang kamu dapat. Okey. Kalau kita nak guna jari ataupun secara congak, kita mula kira daripada 4 Mac. 4 Mac, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 7 hari. Jawapannya ialah 7 hari. 7 hari. Kaedah yang kedua, cikgu nak minta kamu buat operasi tolak. So 10 Mac, waktu kan nak cari tempoh masa, mestilah waktu akhir tolak waktu mula kan. Jadi 10 tolak 4. 10 tolak 4 dapat 6 hari. Tadi 7 hari, sekarang dapat 6 hari. So jawapan kamu dah berbeza. Habis tu jawapan mana yang kita nak pilih? Yang 7 hari ke yang 6 hari? Okey. Paling tepat ialah 7 hari. Sebab kita kira hari demi hari. 4 Mac, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 hari. Okey, kenapa operasi tolak dapat 6? Okey, kerana hari yang mula ni kamu dah tolak. Maksudnya bila kamu buat operasi tolak, kamu kena tambah 1. Apabila kamu buat operasi tolak, bermaksud hari yang mula ni kamu dah tolak. So dah hilang 1 hari. Kamu kena tambah 1 hari. Jadi jawapannya ialah 7 hari.
hari. Okey, tak kisahlah kamu buat kira congak pun boleh, kamu buat operasi tolak pun boleh, dengan syarat kalau buat operasi tolak kena tambah 1. Okey. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua. 13 April hingga 20 April. 13 April hingga 20 April. Okey. Guna jari dulu. Congak dulu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dapat 8 hari kan? 8 hari. Okey. Cuba kita buat operasi tolak. Akhir tolak mula. 20 tolak 13. Dapat 7. Okey. Nampak perbezaan 8 hari dengan 7 hari? Okey. Jadi apa yang perlu dibuat? Apa cikgu pesan tadi? Kalau buat operasi tolak, mesti tambah 1. Mesti tambah 1. Jadi jawapannya ialah 8 hari. Kenapa tambah 1? Kerana hari yang mula tu kita dah tolak. Jadi dah kekurangan 1 hari. Kena tambah balik. Jadilah 8 hari. Okey. Lepas ni kita akan sambung terus dengan soalan-soalan dalam buku teks. Okey, seterusnya kita akan pergi ke muka surat 94, 95 dan 96 di mana contoh-contoh dalam buku teks cikgu akan jelaskan kepada kamu secara lebih terperinci. Okey, baik, muka surat 94 ni mencari tempoh masa. Okey, kita akan jawab soalan penyelesaian masalah. Okey, nombor 1, kamu boleh baca daripada buku teks kamu. Sunita dan bapanya menaiki bas di Tangga Malim, Perak pada jam 9.30. Mereka dijangka akan tiba di Batangkali, Selangor pada jam 10.15. Berapa lamakah masa perjalanan mereka? Okey, kalau kamu perasan, untuk soalan ni ataupun dalam kehidupan kita harian, ada 3 perkara penting. Yang pertama, waktu mula. Yang kedua, waktu tamat ataupun waktu berakhir sesuatu peristiwa. Dan yang ketiga ialah tempoh masa. Okey, sebagai contoh, kamu belajar, waktu mula belajar, waktu selesai kamu belajar dan tempoh masa kamu belajar. Okey, contohnya ibu bapa kamu bekerja, waktu pergi kerja, waktu pulang daripada kerja dan tempoh masa ibu bapa kamu bekerja. Jadi dalam setiap peristiwa ni, dalam setiap peristiwa, apa-apa sahaja peristiwa mesti ada 3 perkara, iaitu waktu mula, waktu akhir dan juga tempoh masa. Okey, baik, untuk soalan pertama tadi kita dapat lihat Sunita dan bapanya naik bas. Jadi itu ialah waktu mula. Waktu mula. Okay. Waktu mula. Kemudian dia tiba di Kota Baru, itu ialah waktu akhir. Okay. Perjalanan mereka tu dianggap sebagai tempoh masa. Tempoh. Jadi, ini cikgu buat sebagai peta peta perjalanan ataupun peta peristiwa. Jadi, untuk memudahkan kita untuk menentukan apa operasi yang patut kita buat apabila menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, mula naik bas 9.30. Maknanya waktu mula lah. Tiba di Batangkali jam 10.15. Jam 10.15. Okey. Soalannya tanya tempoh masa. Okey. Jadi operasi yang perlu kita buat ialah operasi tolak untuk mencari tempoh masa, waktu akhir tolak waktu mula, dapatlah tempoh masa. Okey, cikgu tuliskan dalam bentuk formula di sini. Tempoh masa. Okey, untuk mencari tempoh masa, waktu akhir ataupun waktu tamat ataupun waktu berakhirnya sesuatu peristiwa itulah tolak waktu mula. Ambil ingatan. Ini formula. Okay. Operasi apa? Operasi tolak. Okay, cikgu akan buat operasi tolak.
cikgu buat ada garisan tengah untuk membezakan antara unit jam dan juga unit minit. Okey, baik, kita buat operasi tolak sekarang. 15 tolak 30, 15 minit tolak 30. Tak boleh pinjam satu Kamu kena pinjam sebagai 1 jam. 1 jam berapa minit? 1 jam 60 minit. Okey. 10 jam dipinjam 1 jam tinggal 9. 15 minit tadi oleh kerana pinjam 1 jam, maksudnya 60 yang kita pinjam tambah 15 yang asal. 75. So kat sini 75. 75 tolak 30 45. 9 tolak 9 sifar. Okey. Jadi tempoh masa perjalanan Sunita dan bapanya ialah 45 minit. Jadi kamu kena keluarkan jawapan. Okey, tempoh masa ialah 45 minit. Okey, boleh faham? Okey, selesai soalan nombor 1. Baik, seterusnya kita ke contoh 2, soalan 2. Soalan 2 Soalan 2, contoh 2. Tadi cikgu lupa nak tulis muka surat. Muka surat 94. Contoh 2. Okey, contoh 2. Okey, kita baca. Okey, kamu boleh baca sendiri. Okey, dalam tu ada 2 kalender. Satu kalender bulan Ogos dan satu kalender bulan September. Untuk bulan Ogos dinyatakan waktu mula, okey, ialah 31 Ogos dan berakhir pada 31 September. Okey, jadi soalan tanya berapakah tempoh dalam minggu dan hari di antara kedua-dua peristiwa ini. Okey, soalan tanya tempoh masa lagi. Waktu mulanya 31 Ogos tahun 2016. Okey, hingga 16 September. 16 September 2016. Okey, soalannya ditanya tempoh dalam minggu dan hari. Tadi soalan 1 tadi tempoh masa dalam unit jam ataupun minit. Tapi untuk sekarang tempoh dalam minggu dan hari. Okey, kaedahnya sama. Oleh kerana nak cari tempoh masa, masih lagi waktu akhir tolak waktu mula. Okey, cikgu akan tunjukkan kaedah yang pertama, iaitu operasi tolak. Okey, waktu akhir 16 September 2016. Okey, ini melibatkan tarikh Jadi kita mula dengan tahun dulu. Tahun, bulan dan hari. 2016 bulan 9, 16 hari bulan. Tolak waktu mula 2016 bulan Ogos 31 hari bulan. Okey, operasi tolak. Okey, masih ingat tadi contoh di awal rancangan tadi? Bila tolak melibatkan hari, ada tambah 1 kan? Okey, mari kita tolak. 16 tolak 31 tak boleh. Jadi 16 perlu pinjam daripada 9 bulan. 9 bulan, pinjam 1 bulan. Jadi daripada 9 bulan akan jadi 8. Okey, 1 bulan yang kamu pilih bermaksud 31 hari. Kenapa 31? Sebab kita tengok pada bulan yang kita tolak, bulan yang asal ataupun bulan yang mula tarikh tersebut. Jadi bulan yang mula tu ialah bulan Ogos. Bulan Ogos ada 31 hari. Jadi kamu pinjam 1 bulan sebagai 31 hari. Okey, jadi 31 yang kamu pinjam tambah 16 yang asal. 47. Jadi 16 ni cikgu potong, tulis 47. 47 tolak 31. 47 tolak 31. 7 tolak 1, 6. 4 tolak 3, 1. 8 bulan sifar. Okey, tempoh masanya ialah 16 hari. Okey, 16 hari ingat. Okey, ingat
Tadi cikgu kata tadi, di awal rancangan kita ada buat kalau tolak melibatkan hari, kena tambah 1. Jadi 16 tambah 1. Jadi tempoh masanya ialah 17 hari. Kamu dapat 17 hari. Oleh kerana soalan nak dalam minggu dan hari. Okey. Ingat balik, 1 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. 2 minggu 14 hari. Okey. Tolak 14 dapat 3 hari. Jadi 14 hari ni mewakili 2 minggu dan 3 hari. Jadi tempoh masa antara kedua-dua peristiwa tersebut ialah 2 minggu 3 hari. Okey, kita masih menggunakan formula yang sama untuk mencari tempoh masa untuk memudahkan kamu buat dalam bentuk peta. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga, muka surat 95. Okey, kita pergi kepada soalan ketiga, muka surat 95. Contoh soalan ketiga, muka surat 95. Okey. Ini pun ada kalender juga. Puan Marlia akan berkursus. Tengok peristiwanya, Puan Marlia ni pergi berkursus 4 Mac 2016 hingga 5 Mei 2016. Berapa lamakah dia akan berkursus? Nyatakan tempoh itu dalam A hari, B bulan dan hari. Okey, ada 2 soalan. Yang pertama nak dalam tempoh hari, yang kedua bulan dan hari. Okey, nak cari tempoh masa. Jadi kita akan gunakan formula yang sama. Okey, mula berkursus 4 Mac. 4 Mac. Akhir kursus 5 Mei. Okay. Ada 2 soalan. Soalan A tanya dalam tempoh hari. Soalan B tanya dalam tempoh bulan dan hari. Jadi cikgu akan buat untuk hari dulu. Okay. Untuk soalan A, mengira hari, cikgu akan tunjukkan kamu kiraan hari seperti yang kita buat pada awal hari tu. Cuma tempohnya yang agak panjang lah. Okay, baik. Maksudnya kamu kira. Okay, bermula 4 Mac. Ni 5 Mei. Bulan yang berbeza. Okay, kita ambil 4 Mac dulu. Jadi mula dengan bulan Mac. Bulan Mac, keseluruhan bulan Mac ada berapa hari? 31. Okey, dia bermula daripada 4 Mac. So kira daripada 4 Mac hingga 31. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Banyak jari. Dah lupa dah kira berapa. Betul tak? Sebab kiraan yang terlalu banyak. So apa kita boleh buat? Buat operasi tolak. 31 tolak 4. Kenapa 31? Sebab bulan Mac ada 31 hari. Kenapa tolak 4? Sebab bermula daripada 4. Kalau buat operasi tolak, jangan lupa buat apa? Tambah 1. Okay. Kalau buat operasi tolak untuk mencari hari, jangan lupa buat apa? Tambah 1. Okey, kiralah 31 tolak 4, 28. 28. Maaf, 31 tolak 4, 27. 27 tambah 1, 28. Okey, sebenarnya kalau kamu kira jari tadi pun, kamu akan dapat 28. Okay. Selepas bulan Mac dah habis. Bulan apa? Bulan April. Okey. Bulan April perlu tak kita kira? Tak perlu kira, dah ingat dah. Dalam nota yang pertama, dalam bahagian 1, bulan April ada 30 hari. Betul? Ya, bulan April 30 hari. March, April. Lepas bulan April, bulan Mei. Okey. Bulan Mei, berapa hari bulan? Sehingga berapa hari bulan dia berkhusus? 5 hari bulan. Bermaksud 5 hari. Jadi bulan Mei 5 hari sahaja. Okay. So untuk pengiraan hari,
Mac, April, Mei. Buatlah operasi tambah di bawah. 28, 30 dan 5. 8 tambah 5. So, jawapannya ialah 63 hari. Boleh faham? Ini ialah bentuk pengiraan hari. Okey, kalau kamu nak guna jari, tak ada masalah. Macam cikgu tunjuk tadi mula-mula untuk kira bulan Mac. Okey. Kalau bulan April dah tak payah kira dah ingat dah bulan April 30 hari. Bulan Mei pun tak payah kira dah, tengok tarikh saja. So jawapannya 63 hari. Okey, bagaimana pula bila soalan B dia nak jawapan ni dalam bentuk bulan dan hari. Okey, cikgu akan buat operasi tolak. Tempoh masa, waktu akhir, tolak waktu mula. So waktu akhir 5 Mei, tolak waktu mula 4 Mac. Okay, macam biasa 2016 bulan Mei 5 hari bulan, tahun, bulan, hari. Operasi tolak waktu mula 2016 bulan Mac 4 hari bulan. Kita tolaklah. Okey, 5 tolak 4. 5 tolak 4 1. Jangan lupa apa? Kalau tolak melibatkan hari, kena tambah 1. 5 tolak 3 2. Jadi jawapannya 2 bulan 2 hari. Okey, apabila kamu menjawab soalan melibatkan petak masa dan waktu macam ni, pastikan jawapan akhir kamu keluarkan. Okey, jawapan akhir kamu keluarkan dan tulis unit yang betul. Jangan biar dalam kotak macam ni. Walaupun kamu dah buat pengiraan, macam tadi pun kita ada buat pengiraan, keluarkan jawapan. Jangan biar tinggal dalam kotak. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada soalan 4, muka surat 95. Okey, cikgu akan padam. Cikgu harap kamu dapat salin, kamu faham formula mencari tempoh masa, waktu akhir dan tolak waktu mula. Peta ataupun map yang cikgu buat kat sini adalah sebagai rujukan kepada kita. Apa nombor yang perlu kita tolak dan sebagainya. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan 4, muka surat 95. Kau masih menyalin? Okey, pastikan kamu salin dengan tepat dan kamu cuba fahamkan dengan betul. Okey, soalan nombor 4. Okey. Satelit Temis dilancarkan oleh NASA pada 17 Februari 2007 untuk mengkaji tenaga yang dikeluarkan oleh magnetosfera bumi. Tempoh misinya selama 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Bilakah satelit ini ditamatkan? Apa soalan dia nak? Adakah tempoh masa? Tak. Dia kata satelit ditamatkan. Maknanya soalan ni nak waktu akhir. Ingat, walaupun satelit, cerita tentang satelit, tapi melibatkan peristiwa kan? Jadi cikgu akan buat map dulu. Waktu mula, waktu akhir, tempoh. Cikgu akan buat map juga. Okey, cuba kita isi. Dilancarkan pada 17 Februari. Maknanya waktu mula lah. 17 Februari 2007. Okey. Tempoh misinya. Oh, tempoh dah diberi. Selama 7 tahun, 7 bulan dan 11 hari. Jadi, tempohnya kita tulis di tengah. 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Bilakah satelit ini ditamatkan? Oh, soalan nak tanya waktu akhir. Macam mana kita nak dapat waktu akhir? Adakah kita perlu buat operasi tolak seperti tadi? So, kalau nak cari waktu akhir, sepatutnya kita buat waktu akhir. Okey, formula untuk waktu akhir
waktu mula tambah tempoh masa. Waktu mula tambah tempoh masa. Okey. Dua formula. Tadi formula mencari tempoh masa, sekarang formula mencari waktu akhir. Okey. Baik. Jadi kita akan buat operasi tambah, bukan operasi tolak. Okey, jadi teruslah. Seperti biasa, mula daripada tahun dulu, 2007, bulan Februari, 17 hari bulan. Seperti biasa, asingkan tahun, bulan dan hari. Operasi tambah, bukan operasi tolak. 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Jadi kita tambah 17 tambah 11. Operasi tambah, bukan tolak ya. 28. 2 tambah 7, 9. 7, 14. 2014. Okey. Jadi, bilakah waktu akhir untuk satelit ini ditamatkan? Waktu akhir ia ditamatkan pada 28 9 ni bulan September tahun 2014. Jadi satelit ini ditamatkan pada 28 September 2014. Okey. So soalan nombor 4 ni bukan nak mencari tempoh masa kerana tempoh masa dah ada, tetapi nak mencari waktu akhir. Okay. Kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5 muka surat 96. Okay. Kita baca dulu. Okey, awak baca. Sekarang kita pergi kepada soalan 5 muka surat 96. Cerita tentang Sally naik bas ekspres. Okey, cuba awak baca. Kita nak lengkapkan peta kita. Okey, apa soalan yang diminta? Dah baca? Soalan yang diminta, nyatakan waktu dia tiba. Okey, waktu tiba tu maksudnya waktu akhir. Jadi kita lengkapkan peta kita. Menaiki bas ekspres, maknanya waktu dia mula, peristiwa tu bermula jam 22.30. Okey. Kemudian tempoh perjalanan 5 jam 15 minit. Nak tanya waktu akhir. Operasi apa kalau nak cari waktu akhir? Operasi tambah. Baik, sekarang kita buat operasi tambah. 22, 30 tambah 5, 15. Jangan lupa sini ialah jam, sini ialah minit. Okey, operasi tambah. Okey. 30 tambah 15, 45. 22 tambah 5, 27. Okey, adakah kita perlu jawab waktu akhir ataupun waktu Sally tiba ialah pada jam 27.45? Salah, kerana mana ada 27 jam ataupun jam 27. 27 jam tu adalah, tapi soalan tanya waktu akhir. Jadi kalau waktu akhir mesti nyatakan waktu. Okey. Jadi 27 tak ada. Kita belajar pun sampai sistem 24 jam, kan? Jadi apa kena buat? Kena tolak 24. Kenapa tolak 24? Sebab bila kamu tengok jawapan lebih daripada nombor 24, bermaksud dia telah masuk kepada hari yang berikutnya. Hari yang perjalanan tu dah habis, masuk pada hari keesokannya. Jadi kena tolak 24. Tolak 24. 24 jam kamu akan dapat 45. So, sebenarnya Sally tiba di Tanjung Malim. Sally tiba di Kota Baru. Ini soalan 5. Sally tiba di Kota Baru pada jam 3.45.
tiba pada jam 3.40. Okey, awak nampak depan ni ada sifar 3.45. Kalau cikgu tanyalah, ini 3.45 petang ke 3.45 pagi? Apa kamu nak jawab? Pagi. Kenapa pagi? Sebab sifar 3 kat depan kurang daripada nombor 12 kan? Jadi masih AM. Baik. Jadi boleh ikut untuk soalan melibatkan mencari waktu akhir. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okey, soalan 6 dan soalan 7, buku teks muka surat 96. Okey, kita tengok pula sekarang, kita tengok pula soalan nombor 6 muka surat 96. Puan Marsha tiba di Taiping pada pukul 11.10 AM. Masa perjalanannya melalui lebuh raya dari Kuala Lumpur ke Taiping ialah 4.34 jam. Beliau berhenti mengisi minyak kereta dan berehat selama 1/2 jam. Pukul berapakah dia bertolak dari Kuala Lumpur? Okay, cuba fahamkan soalan itu betul-betul. Adakah soalan nak tanya tempoh masa? Ataupun adakah soalan tu tanya waktu akhir? Cuba tengok apa soalan tu sebenarnya. Pukul berapa dia bertolak? Kalau bertolak, waktu bila? Waktu mula. Okey, boleh tak kita guna formula waktu akhir? Tak boleh. Okay, jadi cikgu akan padam formula yang tadi. Okay, kita lengkapkan map kita dulu. Okay. Puan Marsha tiba. Mana dah tamat, dah habis, dah sampai. Tiba 11.10 AM. Dia dah tiba dah. Okey. Masa perjalanan, mana tempoh perjalanan yang dia ambil? Okey, 4.34 jam. Beliau berhenti. Okey, satu perjalanan kemudian berhenti lagi untuk berehat. 1/2 jam. Okey, 1/2 jam. Okay. Bilakah dia bertolak? So, waktu mulalah tak tahu. Macam mana nak cari waktu mula? Okey, untuk cari waktu mula, kita buat operasi tolak. Waktu akhir, tolak tempoh untuk dapatkan waktu mula. So, waktu mula baik. Sekarang waktu akhir tolak tempoh. Waktu akhir tolak tempoh. Okey. Kita revise balik. Nampak 4.34 jam dengan 1/2 jam. Okey, masih ingat lagi nota kita pada siaran yang kedua. Jadi kita gunakan nota kita pada sesi yang kedua. Okey. 1/2 jam 30 minit, 3/4 jam 45 minit. Jadi cikgu tulis di sini nota. Okey. 4.34 jam bersamaan 4 jam 45 minit. Okey. 1/2 jam. Ini kamu kena ingat sebab kita akan guna semua yang kita dah belajar ni untuk menjawab soalan yang nombor 6 ni. 1/2 jam 30 minit. Okey. Baik. Operasi apa tadi? Operasi tolak. Jadi cikgu akan tolak lah. 11.10 AM tolak. Cikgu terus buat untuk lazim 11.10 tolak 4.45. Okey, minit dan jam. Okey, cikgu tolak yang pertama dulu. 10 tolak 45 tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana
10 kecil, 45 tu lebih besar. Jadi kena pinjam 1 jam. 1 jam bersamaan 60 minit. 11 akan jadi 10 kerana 1 jam dah diambil. 1 jam masuk dalam 5 minit. 60 tambah 10. 70. 70 minit tolak 45. Kamu kena tulis ya pengiraan ni, kamu kena tulis, penting untuk dapatkan markah. Jika soalan macam ni ada dalam soalan PSA sebenar, kamu kena buat pengiraan macam ni. Okey, jadi 70 tolak 45 10 25 6 25. Okey, 6 25. Ini baru tolak yang pertama. Okey, kita kena tolak 2 kali kerana ada melibatkan 2 masa ni. Jadi 6 25 tolak 30 minit. Tak ada jam 1/2 jam ni 30 minit. So jam tak ada. Sifar saja. Okey, sekali lagi. 25 tolak 30 tak boleh kan? So, pinjam 1 jam. 6 akan jadi 5. 25 ni oleh kerana pinjam 1 jam tadi akan tambah dengan 60. So, 25 cikgu potong, cikgu tulis 85. 85 tolak 30 dapat 55 minit. Boleh tak kita tinggalkan jawapan kita macam ni? Cukuplah, saya dah siap dah. Yeay, saya dah siap. Boleh tak? Tak boleh. Cikgu dah pesan tadi, jika jawab dalam bentuk jadual macam ni, pastikan kamu salin semula jawapan ataupun keluarkan semula jawapan. Jadi, soalannya, jawapannya, Puan Marsha bertolak pada pukul 5:55 AM. Boleh? Jadi hari ni kita dah buat contoh-contoh soalan dalam buku teks. Okey, dan kita dah keluarkan 3 formula tadi. Macam mana nak cari tempoh masa, macam mana nak cari waktu akhir, dan macam mana nak cari waktu mula. Okey, soalan last. Okey, soalan terakhir, soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7, muka surat 97. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7, muka surat 97. Okey, jadual mencatatkan tempoh dan waktu berakhirnya suatu pameran sains. Bilakah pameran itu bermula? Okey, dah dinyatakan tempoh dah ada, waktu akhir dah ada, waktu mula yang kita kena cari. So, waktu akhir ini berbeza daripada soalan tadi sebab soalan ni diberi tarikh. Okey, diberi tarikh 10 April 3 PM. 10 April 3 PM. Okay. Tempoh 8 hari 6 jam. 8 hari 6 jam. Okay. So kamu nampak waktu mula di sini kan? Inilah yang kita perlu cari. Untuk mencari waktu mula, waktu akhir tolak tempoh. Waktu akhir tolak tempoh. Okay. Macam mana nak tolak? Macam mana waktu akhir ni nak tolak tempoh? Ini hari dengan jam, ini ada tarikh. Okey. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu 2 cara pengiraan. 2 pengiraan. Okey, mana nak tahu cara pengiraan yang pertama kamu kurang jelas, cara pengiraan yang kedua kamu lebih jelas. Ataupun cara pengiraan pertama dah jelas tapi cara pengiraan kedua pun lebih jelas lagi. Okey, so cikgu tunjukkan cara pengiraan yang pertama dulu. Kita masih akan buat operasi tolak waktu akhir dengan tempoh. Okay, 10 April maknanya ada hari, ada hari sebab tarikh ada hari dan ada juga waktu. Bila ada waktu ni cikgu akan buat dalam minit. Hari, jam, minit. Hari 10 hari bulan, jam 3 petang,
minit, sifar-sifar lah. Operasi apa? Operasi tolak. Hari 8 hari, jam 6 jam, minit tak ada, sifar. Okay, kenapa cikgu tak buat bulan kat depan? Sebab di sini hanya ada hari dengan jam. Jadi sini ada bulan dengan hari dengan jam. Jadi cikgu akan buat hari, jam. Okey, minit ni adalah kesinambungan daripada jam. Okey, untuk bulan kita tak perlu buat. Muka surat 90. Mungkin ada yang baru tengok video ni soalan muka surat 97, soalan nombor 7. Jadi kita tolak sekarang. Sifar, minit tak ada lah. Okey, awak tengok 3 kat sini, 3 PM. Boleh tak 3 PM ni nak tolak dengan 6? Okey, mana lebih sesuai? Cikgu tulis 3 di sini atau cikgu tulis 15? 3 PM ni jam 15 kan? Ingat lagi sistem 24 jam. Okey, sistem 24 jam. Jadual yang kita buat pada sesi yang sebelum ni. Kalau PM pukul 3, dia akan jadi 15. Jadi, mana lebih sesuai? Nak tulis 3 PM ataupun nak tulis 15? Ya, kalau cikgu akan pilih untuk tulis 15. Supaya mudah untuk kita tolak. 15. Cikgu ulang balik. Kenapa tak tulis 3 PM? Tak tulis 3 PM kerana 3 susah untuk tolak 6. Cikgu pilih jam 15. Jadi 15 untuk tolak 6. 15 tolak 6 dapat 9. 10 hari tolak 8 hari, 2 hari. So jawapannya ialah waktu mula pameran sains ialah dua tadi bulan apa? Bulan April. 2 April 9 pagi. 9 pagi lah. Okey. Boleh. Okey, ini kaedah pertama kita buat operasi tolak. Okey, ini cara pertama Cara pertama. Okey, ini cara pertama. Tadi cikgu cakap cikgu akan tunjuk 2 cara kan? Ini cara pertama kita gunakan kaedah tolak untuk soalan muka surat 97, soalan 7. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, untuk cara yang kedua, kita tak gunakan operasi tolak, tetapi kita gunakan garis masa. Okey, tengok. Cikgu buat garis masa. Kamu boleh gunakan kaedah ni untuk faham. Sebenarnya garis masa ni boleh digunakan untuk semua contoh soalan. Okey. Tengok, waktu akhir 10 April. Maknanya dah akhir dah. Waktu akhir 10 April 3 PM. 10 April. Sini kamu patut tulis 10 lah. 10 April 3 PM. Okay, dah nampak Okey, tempohnya 8 hari 6 jam. So kamu akan bergerak 8 step sebab 8 hari, patah balik 8 hari. Nak cari waktu mula kan? Ni akhir. Sini mula. Nak cari waktu mula. So bergerak 8 kali, 8 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 step. 10 April 3 PM. Okey, sehari sebelum 9 April 3 PM. Cikgu tulis 9 faham Sini 10 April, sini 9 April 3 PM.
Sebelum 9 April, sehari sebelum 8 April, 3 PM juga. Okay, 3 PM juga. Okay, 10 April, sebelum dia 9 April, 8 April, baru 2 hari. Okay, kemudian 7 April, kemudian 6 April, 5 April, 4 April, 3 April, semuanya 3 PM, 3 PM. Sebab dia bergerak sehari ke belakang, maknanya 24 jam. Kalau 24 jam ialah dalam masa yang sama. 3 PM, 3 PM, 3 PM, 3 PM, 3 PM, 3 PM. Okey. Sini 2 April, 3 PM. Okey. Ini 8 hari dah bergerak. 6 jam. Okey, daripada 3 PM ni di hujung ni adalah selama 6 jam. Okey, kalau jam 15 tadi kan. Okey. Ke belakang 6 jam. Maknanya tolak 6 jam. Okay. 15 tolak 6, 9. Jadi jawapannya ialah 2 April 9 AM. Okey, ni cara yang kedua menggunakan kaedah garis masa. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Akhir 10 April 3 PM. So kita akan kira ke belakang kerana kita nak cari waktu mula. Kita akan kira ke belakang. 10 April patah balik 9 April, tapi masanya tetap sama sebab 24 jam satu hari. 9 April, 8 April 3 PM, 7 April 3 PM, 6 April 3 PM, 5 April 3 PM, 4 April 3 PM, 3 April 3 PM, 2 April 3 PM. Kenapa cikgu berhenti di 2 April? Sebab dia kata 8 hari. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. So kat sini sudah 8 hari. Kita dah selesai 8 hari. Ada lagi 6 jam. Okey, daripada 3 PM ni dia akan berundur sebanyak 6 jam. Okey, berundur maknanya kena buat tolak lah. 3 PM ni cikgu jadikan sistem 24 jam, iaitu jam 15 tolak 6. Jadi dapat jam 9. Okey, jadi dengan berakhirnya soalan sampai nombor 7 tu, maknanya kita dah buat 3 perkara: mencari tempoh masa, mencari waktu akhir dan juga mencari waktu mula. Cikgu harap kamu dapat buat semula dan cuba untuk menjawab soalan tiga jenis soalan ni dengan baik. Okey, sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.